Amirul Haziq. Amirul Haziq ada? Cikgu. Okey Haziq. Haziq tolong baca doa Okey, kejap. Okey, Adam Takif ada. Nanti Adam Takif jangan live dulu Saya nak cakap dengan Adam Takif. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ada Adrian ke? Tak ada Okey, tak apa. Baiklah, kita akan mulakan pelajaran kita pada hari ini. Seperti mana yang semalam saya beritahu dalam grup, saya minta tolong awak baca baca topik bahagian buruj. Saya dah maklumkan awal. Okey, so pagi ni saya akan explain tentang buruj dan seterusnya awak akan buat tugasan yang seterusnya lah. Baiklah, Amirul Haziq on microphone. Yang lain boleh tanda tangan untuk bacaan doa pagi ni. Okay, Adrian. Good morning, Adrian. Good morning. Allahumma ftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah kita mula Untuk topik pagi ni adalah tajuk buruj. Okey, jadi kelas saya rasa semua orang dah terima makluman daripada Cikgu Yusof berkenaan adab ketika belajar secara online. Adab secara online, gunakan nama sebenar, off microphone, on camera. Yang ada on camera kat depan saya ni hanya 3 orang saja. Saya nampak 4, 5, 6. Okey, mana lagi? 7, 8, 9, 10. Alright, good. Saya nak tengok muka awak. Oh, handsome nampak. Kan? Ni saya macam cakap dengan skrin. Saya cakap seorang-seorang je, shock sendiri tau. Alright. So, saya tak nampak muka Diana Sofia. Saya tak nampak muka Iman Daniel. Saya tak nampak muka Adrian. Saya tak nampak muka Ifa Kasih. Saya tak nampak muka Imelda. Saya tak nampak muka Hafiza. Okay, itu perkara pertama. Perkara kedua, suka saya ingin ingatkanlah kita belajar online, so duduk dalam keadaan yang selesa. Okay, tak kisahlah awak duduk dekat ruang tamu ke, awak duduk dekat bilik awak ke, awak duduk kat tepi, dekat dekat depan rumah ke, duduk. Saya tak nak, sebab saya ada buat teguran pada murid tahun 4 tahun 5. Dia duduk dekat buaian sambil buai tu berbuai-buai. Pening kepala saya nak tengok goyang-goyang badan dia kan. Jadi awak duduk dalam keadaan selesa lah. Awak tengok kalau saya GM. Tempat saya sama je. Kat sini je saya duduk. Tak ada pun awak nampak saya baring kat katil kan. Okay, kemudian awak bebas lah. Saya bagi awak kebenaran nak minum ke, nak makan ke. Sambil dengar tu sambil santai-santai lah. Bukanlah santai yang maksudnya boleh baring-baring. Tidak. Dalam keadaan yang selesa awak. Elisa Daily ni siapa? Elisa Daily ni siapa? Adam Takif Alright. Okay, good. Okay, seterusnya saya mohon kerjasama lah kalau boleh guna nama yang sebenar waktu awak profile picture awak ni. Tira.com. Tukarlah kepada Atira Bashira kan. Okay, kemudian gambar profile picture tu gunalah gambar awak. Awak nak kartunkan pun boleh, tak masalah. Janji gambar awak. Tak naklah letak gambar kerusi ke, gambar apa ke. So ini menunjukkan muka awak lah. So nanti awak form 1, tahun depan awak form 1, akan ada GM dengan guru-guru kalau masih lagi ada PDPR lah. Dan mereka minta supaya muka dekat profile picture ni muka awak tau. Itu yang berlaku untuk sekolah menengah. Baiklah, jadi kita akan mulakan tajuk kita dengan buruj. Boleh nampak paparan slide saya Boleh nampak
Alright. Boleh. Okay, buruj. Buruj. Apa itu buruj? Pernah tengok bintang dekat langit? Pernah. Ah, Pernah. waktu bila bintang tu ada? Siang? Malam? Malam. Lah. Waktu malam lah. Bulan ada waktu malam lah kan. Bulan pula. Buruj. Buruj itu adalah berkenaan dengan bintang lah. Buruj itu adalah berkenaan dengan bintang. Tapi kenapa dipanggil sebagai buruj? Kenapa dia tidak dipanggil sebagai bintang? Kita nampak bintang, kita panggil. Bintang lah. Memanglah bintang. Tapi apa itu buruj? Buruj dengan bintang. Buruj tu adalah daripada bintang. Tapi buruj tu itself, kenapa dia dipanggil buruj? Ada sebab kenapa nama dia dipanggil sebagai buruj. Okay. Jadi bila malam awak tengok dekat langit, ada bintang yang sangat terang. Ada bintang yang awak nampak kecil je kan. Lepas tu lama kelamaan hilang. Okay. Saya nak awak buatlah satu perkara ni. Nanti malam kan, awak keluar dekat rumah awak tengok satu bintang, awak pilih satu bintang di langit. Awak pilihlah, katalah awak duduk, awak berdiri dekat garaj rumah awak tu, awak pandang ke kanan, awak nampak bintang tu. Okay. Setelah beberapa hari nanti awak tengok, adakah bintangnya ada yang sama, masih ada di situ? Dah tak ada, bintang tu dah mati. Bintang tu dah tak ada, habis dah. So bintang ni banyak kat langit, banyak sangat, tak terkira. Berjuta-juta, berbilion-bilion. Tapi sometimes kadang-kadang malam-malam kita tak nampak semua bintang tu. Agak-agak kenapa? Kenapa kita tak nampak? Kenapa kita tak nampak? Agak-agak. Ifah, kenapa tak nampak bintang? Kenapa tak nampak? Tahu Ifah? Tak tahu. Mujahid, kenapa tak nampak bintang tu? Agak-agak. Kenapa tak nampak? Tak dengar suara Mujahid? Mujahid tak tahu. Apa berlaku pada langit kita? Kenapa tak nampak bintang? Agak-agak. Sepatutnya boleh nampak bintang. Kita tak nampak bintang. Kenapa agak-agak? Tahu Mujahid? Sebab awan dah tutup. Yes, awan dah tutup. Cuaca mendung. Cuaca mendung kan. Awan tebal kan. Jadi tak nampaklah bintang. So blocking lah. Cahaya bintang tu, bintang di langit dihalang oleh awan yang tebal. Okey, mari kita lihat. Apa itu buruj? Ini awak kena hafal lah. Ini kena hafal. Tak ada pilihan lain. Awak memang kena hafal maksud buruj. Buruj tu apa? Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar maksud buruj. 3 perkara kita akan belajar, iaitu maksud buruj, bentuk buruj dan kegunaan buruj. Akak ulang akak pula. Saya baca mesej kat sebelah. Saya baca ada orang mesej saya. Saya pun baca akak. Tu yang saya tersasul cakap akak. Saya baca. Saya ulang. Akak pula. Maksud buruj, bentuk buruj dan kegunaan buruj. Alright, kita mula slide yang pertama. Apakah buruj? Okey, ini awak boleh lihat pada buku teks awak muka surat 179. Muka surat 179. Kejap. Okey. So apakah maksud buruj pada muka surat 179? Saya nak minta tolong Adrian. Adrian? Ya. Okey, Adrian boleh nampak muka surat 179? Ya. In the purple box, dalam kotak berwarna ungu. Boleh nampak? Boleh baca untuk saya? Buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Thank you, Adrian. Adrian boleh on kamera tak? Malu Baru bangun tidur ke? Tak apalah. Okey, terima kasih Adrian. Jadi, apa itu buruj? Apa itu buruj? Kita lihat. Buruj ialah gugusan bintang
yang kelihatan membentuk corak tertentu. Di mana? Di langit. Pada bila? Waktu malam. Jadi awak kalau perhatikan saya punya slide di depan, awak boleh nampak yang saya gariskan. Okay. Yang saya gariskan tu adalah kata kuncinya. Saya ulang ya. Yang saya gariskan ni adalah kata kuncinya. Yang mana gugusan bintang membentuk corak tertentu di langit. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 perkataan sahaja untuk awak hafal. Ini yang penting. Tapi kalau in a full sentence, dia adalah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Awak tanya soalan, dia menjawab pada soalan itu. Contoh, apakah itu? Gugusan bintang. Bilang pula. Satu lagi, gugusan bintang. Di mana? Di langit. Membentuk apa? Corak tertentu. Pada bila? Waktu malam. Jadi ada beberapa poin di situ. Yang paling penting ialah perkataan yang saya gariskan iaitu gugusan bintang membentuk corak tertentu di langit. Corak macam mana? Bukannya awak nampak corak buku, corak pensil, corak rama-rama dekat langit tu, tidak. Tapi dia ada beberapa corak yang tertentu sahaja. Okey, seterusnya poin yang kedua, awak boleh lihat pada muka surat 178. Okay, 178. Di info, klik info di situ. Total total setelah mereka buat kajian iaitu Kesatuan Astronomi Antarabangsa, IAU. Kesatuan Astronomi Antarabangsa, International Astronomy Union. Union. Okay. So mereka mendapati ada berapa buruj di langit? Ada berapa banyak yang mereka jumpa sebenarnya? Ada 88. Ada 88 buruj yang ada di langit. Ada 88. Jadi yang awak nampak sebenarnya banyak sangat. Dia ada nama dia lah. Ada nama dia pelik-pelik sikit lah. Jadi sebenarnya kalau ikut silibus tahun 6, awak perlu hafal berapa banyak? Berapa banyak? 4 sahaja. Bukan 2 4 sahaja. Jadi 4 buruj yang dalam silibus murid Malaysia, darjah 6 dan juga 4 buruj yang mudah awak lihat. Yang paling senang sekali, kejap lagi saya tunjuk apa buruj yang selalu awak boleh nampak dekat langit. Itu paling mudah, paling senang. Dia terbentuk daripada 4 bintang sahaja. Okey, mari kita lihat satu persatu buruj. Muka teks awak muka surat 182. Okey, tajuk hari ni simple je. Saya paling suka tajuk ni. Kalau tahun 6 saya suka tajuk ni. Sebabnya cantik. Lepas tu saya suruh awak buat satu tugasan. Tugasan ni setiap tahun saya bagi tugasan ni dan hasil ni saya dapat cantik-cantik. Jadi saya minta maaf saya tak boleh nak tunjuk ke awak tugasan yang murid 2019 dengan 2020 buat. Sebabnya hasil tu berada di sekolah. Gambar tu berada di sekolah. Jadi saya tak dapat pergi ambil dekat sekolah. Alright. Okey, jadi kita pergi satu persatu buruj. Tadi kita dah tahu maksud buruj. Sekarang kita nak kenali buruj tu. Okey, sebab tu nama dia buruj. Buruj tu apa? Gugusan bintang. Apa maksud gugusan? Beberapa bintang. Okey, beberapa bintang yang akan bergabung atau membentuk corak tertentu di mana? Di langit pada waktu malam. Jadi kita mulakan dengan buruj yang pertama iaitu buruj belantik. Okey, semua orang on mikrofon sebut. Buruj belantik. Buruj belantik. Bukan buruj yang cantik. Okey, dia bukan buruj yang cantik tapi buruj belantik. Saya ulang buruj belantik. Okey, jika awak perhatikan di dalam buku teks awak, okey, awak boleh lihat buruj belantik tu dia seperti seakan-akan seorang apa? Buruh. Seorang pemburu. Awak jangan bayangkan seperti ada garisan macam tu dekat langit Dekat langit dia tak ada garisan tu. Okey, saya bagi awak clear. Di langit tiada garisan itu. Tahu? Tetapi pengkaji astronomi ni mereka buat garisan tu seperti seolah-olah nampak bentuk begitulah, tapi dia coraknya adalah seperti
seorang pemburu. Okey, seperti seorang pemburu, dia sedang pegang pedang, pedang pula. Dia sedang macam berdiri macam tu, duduk macam tu. Kemudian dekat pinggang dia, okey, awak lihat ya gambar muka surat 182. Di pinggang dia ada satu tali pinggang dan dia tergantung sebilah pedang. Okey, sebilah pedang. Jadi dekat ujung tangan dia tu macam seolah-olah dia pegang apa tu? Dia pegang apa tu? Beruang. Beruang ke? Rimau. Beruang, macam singa. Kan? Kan? Macam singa kan? Jadi buruj belantik ni dia adalah paling menonjol. Paling menonjol tu maksudnya paling menyerlah. Kenapa dia paling menyerlah, paling menonjol? Sebab dia banyak bintang. Banyak bintang yang bergabung untuk membentuk coraknya. Dan dia muncul pada waktu malam di antara hemisfera utara dan hemisfera selatan. Dia berada di tengah-tengah antara hemisfera utara dan antara hemisfera selatan. Dia berada di tengah-tengah. Itu nama buruj belantik. Saya ulang itu namanya buruj belantik. Okey, so macam mana bentuk buruj belantik tu? Ada seperti paparan buku teks awak dan saya tunjukkan di skrin saya. Dan sebenarnya pada buruj belantik ni dia ada boleh menunjuk kepada arah selatan ataupun arah utara. Okey, so ini adalah buruj belantik. Awak boleh nampak bahagian atas ni, nampak skrin saya. Okey, ini adalah tangan kanan dia. Kemudian atasnya adalah bahagian badan dia. Okey, bawahnya adalah bahagian kaki dia. Yang panjang ni adalah tangan dia lagi satu. Yang ni seperti sebenarnya seolah-olah macam dia pegang satu macam perisai. Macam seolah-olah dia pegang satu perisai, shield. Tahu shield kan? Shield yang macam Captain America tu kan? Dia pegang shield tu. Okey, ini adalah buruj belantik. Okey, seterusnya kita pergi kepada buruj yang kedua. Okey, ini yang paling senang. Ini yang paling senang. Buruj apa nama dia, kelas? Pari. Buruj pari Atira. Kenapa Atira? Atira angkat tangan, kenapa raise hand? Tak ada, je tekan tadi. Nak tekan mic. Alright, okay. Sebab saya fikir raise hand tu nak tanya soalan tau. Okay. Alright, seterusnya. Buruj yang paling kecil. Awak lihat pada poin saya warna merah. Poin saya warna merah tu adalah yang penting. Buruj yang paling kecil. Antara empat-empat buruj ni dia yang paling kecil. Dan dia terdiri daripada gugusan ni maksudnya. Seberapa banyak lah. Berapa banyak bintang? Ada 4 bintang saja. Dan terbentuk seperti corak layang. Dan dia muncul di bahagian di sebelah hemisfera utara saja. Jadi negara-negara yang berada di hemisfera selatan, utara, mereka jarang nampak. Jadi mereka akan nampak kerana buruj ini hanya kelihatan di hemisfera selatan sahaja. Okey, bagaimana bentuknya? Begitu. Okey, tengok di sini. 1, 2, 3 dan 4. Saya ulang ya. 1, 2, 3 dan 4. Di langit awak tak nampak garisan ni. Ini adalah bayangan kita saja. Tetapi di langit awak tak nampak garisan. Awak hanya nampak 4 bintang ni saja. Dan bintang ni, buruj ni selalu nampak di langit. Pernah nampak tak? Tak pernah? Saya pernah nampak awal tahun hari tu. Saya ada ambil gambar. Saya ada message dekat dalam group. Saya ada beritahu, murid-murid tengok dekat bintang sekarang. Boleh nampak 4 ni. Masa tu belum masuk topik buruj lagi masa tu. Saya belum masuk buruj. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada buruj yang seterusnya. Buruj yang ketiga dipanggil sebagai buruj Scorpio. Okey, buruj Scorpio. Okey, yang mana buruj Scorpio ni seperti corak dia seperti seekor kala jengking coraknya seperti seekor kala jengking yang mana ada bahagian ekor, ada bahagian badan dan ada bahagian dia punya sepit dia tu. Alright. Okey, dan dia muncul di sebelah hemisfera selatan. Okey, ni contohnya. Tu. Alright, ada ekor, kemudian ada bahagian badan dan ada bahagian kepalanya.
Awak jangan tanya saya yang burus yang lain ni. Burus lain ni saya pun tak tahu nama dia. Right? Okay. Jadi sebenarnya kalau kita reverse sikit, sorry saya dah terlepas. Kalau buka semula muka surat 179. Okay, buka semula muka surat 179. Okay. Boleh nampak tak ada 3 aplikasi yang dekat InfoClick tu? Nampak tak? Nampak. Okay. Ada Start Chart, ada Sky Map, kemudian ada Stellarium. Boleh nampak? Boleh. Okey. Boleh. Ketiga-tiga tu adalah aplikasi peta bintang. Saya ulang adalah apps peta bintang yang mana awak boleh download dalam handphone awak ataupun dalam komputer. Awak boleh try, give a try. Awak boleh cuba salah satu, jangan ambil banyak pula, nanti kan berat phone awak. Okey. Dan awak boleh tengok kenal pasti burus dan yang akan keluar pada waktu malam lah. So awak boleh try download lah. Awak boleh try download daripada buku teks awak tu. Ada 3 apps tu, sama ada Start Chart, Sky Map atau Stellarium. Alright. Okay, so ni adalah application yang digunakan untuk melihat bintang ataupun mengenal pasti buruj-buruj. Okay, seterusnya kita pergi kepada buruj yang terakhir, iaitu buruj biduk. Buruj biduk. Okay, buruj biduk ni dia terdiri daripada 7 bintang. Okay, saya ulang dia terdiri daripada 7 bintang. Okay, so sama-sama on microphone sebut buruj biduk. Buruj biduk. Okay, good. Okay, so tadi buruj pari berapa bintang? 4. Buruj pari ada 4 bintang. Okay, buruj biduk berapa bintang? 7. 7 bintang. 7. Okay. So 7 bintang dia membentuk corak seperti gayung. Dia macam gayung atau senduk yang ada tangkai. Saya ulang dia seperti gayung atau senduk yang ada tangkai dan dia muncul di sebelah hemisfera utara. Lepas ni kita buat kuis, awak jawab. Saya tanya soalan secara lisan. Okey, tentang buruj. Okey, awak masa berjawab soal jawab dengan saya, awak boleh buka buku. Alright. Okey, mari kita lihat macam mana bentuk buruj biduk ni. Okey. Tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. So ini adalah buruj biduk. Okey. Baiklah, kita nak buat kuis. Kuis saya secara lisan. Saya nak on camera. On camera. Okey, soalan pertama, Diana Sofia. Nyatakan maksud buruj. Diana. Diana Sofia, nyatakan maksud buruj. Buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Okey, terima kasih. Araya, nyatakan maksud buruj. Buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Okey, terima kasih. Afiza, ada berapa buruj semuanya? 4. 4 ke? Kesemuanya. Kajian yang dibuat oleh Kesatuan Astronomi Antarabangsa. Ada berapa buruj kesemuanya? 88. Okay, good. Terima kasih. Haris Azfar. Azfar, terima kasih Hafiza. Azfar, ada berapa buruj yang paling jelas kelihatan, yang senang dilihat? 4. 4. Atira, namakan. Terima kasih. Atira, namakan. Atira? Okey, namakan keempat-empat buruj tersebut. Buruj belantik, buruj pari, buruj Scorpio, buruj biduk. Okey, good. Terima kasih. Umaira Kaisa. Umaira Kaisa. Umaira. Tak ada. Okey, Adam Takif. Adam Takif. Okey.
Saya cikgu. Bagaimanakah bentuk corak buruj berlantik? Seperti? Sekejap Seperti Ada seorang buku teks depan awak ke? pakai tali pinggang dan tergantung sebilah pedang. Okey, Adam Darwish. Ya, cikgu. Di manakah boleh dilihat buruj berlantik? Di mana? Antara hemisfera utara dan selatan. Okey, terima kasih. Adam Daniel. Buruj pari. Buruj pari adalah buruj yang paling Kecil. kecil. Okey, buruj pari terbentuk daripada berapa bintang? 4. 4. Thank you. Zachary. Sama. Okey, bagaimanakah corak atau bentuk buruj pari? Seperti? Bentuk buruj pari seperti apa? Buku teks. Zachary? Mujahid, bantu. Bagaimana bentuk buruj pari? Seperti? Corak layang-layang. Good. Okay, Zachary ulang jawapan. Seperti corak. Oh, mikrofon ada problem kot. Layang-layang. Betul tak, Zachary? Betul. Okay, mikrofon ada problem. Okay, terima kasih Zachary, terima kasih Mujahid, terima kasih yang lain. Okay, seterusnya kita sambung Okay, kembar. Kairina. Buruj Scorpio. Ya, cikgu. Okay, buruj Scorpio membentuk corak seperti? Kalajengking. Kalajengking, terima kasih. Fatimah. Bila dapat kelihatan buruj Scorpio? Di mana? Sorry, bila pula? Di sebelah hemisfera selatan. Okey, terima kasih. Di sebelah hemisfera selatan. Okey. Dan seterusnya yang terakhir. Siapa yang saya tak sebut nama lagi? Himelda. Oh, dah terkeluar. Okey, siapa lagi? Siapa lagi cepat? Iman Daniel. Ya. Okey, Iman. Buruj bidok. Okey. Buruj bidok terdiri daripada berapa gugusan bintang? Berapa bintang untuk membentuk buruj bidok? 7 bintang. 7 bintang. Terima kasih. Fatih. Okey, buruj bidok membentuk corak seperti? Fatih. Cikgu. Okey, buruj bidok membentuk corak seperti? Gugur bintang Dah jawab tadi. Bukan. Bentuk tadi. Bentuk seperti apa? Fatih? Buku teks 182. Jawab je, Guru. Okey. Tak apa, Fatih kan ulang jawapan. Okey, Abang Insam. Seperti gayung atau senduk dengan tangkainya. Okey, seperti gayung atau senduk dengan tangkainya. Fatih ulang. Fatih. Okey, tak apa. Riza Wahyudi, sambung. Ya. Di mana boleh kelihatan buruj bidok? Di sebelah hemisfera utara. Okey, di sebelah hemisfera utara. Lagi siapa saya tak sebut nama? Siapa lagi tu? Kira Ilya tu siapa? Okey, dah kita sambung. Okey, so kita sambung Saya sambung. Tadi kita dah sampai dekat buruj Okey, ni semua saya dah lepas. Okey, sekarang kita pergi kepada kegunaan buruj. Untuk apa gunakan buruj tu? Alamak, dah terlepas. Tak apa. Pernah tengok cerita Moana?
Nah. Moana kan? Dapat. Moana. Dia sesat di mana? Di laut. Di lautan. Disesat di lautan. Sekarang dah tak ada masalah. Awak sesat dalam hutan ke, awak sesat dekat rumah, dekat jalan raya. Kalau sesat kat jalan raya, awak guna apa? Waze. Lagi? GPS Maps, Google Maps atau Waze. Tak tahu nak pergi mana. Kat mana ada jual kopi Hainan. Saya suka minum kopi Hainan. Sedap kan kopi Hainan? Minum kopi Hainan? Sedap kopi Hainan tu. Tak tahu kopi Hainan, search kopi Hainan. Kat mana ni Taman Mutiara? Search Taman Mutiara. Senang. Turn left. If possible, make U-turn. Betul? Dia cakap macam tu kan. Jadi awak sesat sekarang senang je guna Google Maps, guna Waze. Tapi dulu-dulu ada Google Maps, ada Waze? Tak ada. Tak ada. Kesian orang dulu-dulu. Jadi sekarang pun sama. Kita ada kompas untuk menunjukkan arah utara atau selatan. Jadi dulu-dulu mereka tak ada kompas, mereka tak ada Waze, mereka tak ada Maps. So mereka guna buruj lah. Guna buruj. Kerana jika awak lihat jika awak lihat pada muka surat 182 tu, ada dua buruj yang menunjuk arah utara dan selatan. Okey, mari kita lihat bersama-sama. Okey. Tengok pada buruj pari. Okey. Lihat pada buruj pari. Okey, semua orang lihat pada buruj pari muka surat 182. Ifa kasih. Ya, saya. Okey, boleh nampak buruj pari tu kat buku teks? Boleh. Okey. Apakah arah yang ditunjukkan oleh buruj pari? Ifa? Selatan. Selatan. Dekat bahagian atas ke bahagian bawah? Bahagian bawah. Yes, pandai. Okey, dengar betul-betul Dengar betul-betul. Okey. Sebenarnya buruj pari ni dia boleh tunjuk dua arah. Saya ulang. Kalau dekat bawah selatan, atas apa? Utara. Jadi dekat buruj pari tu sendiri, okey, dekat buruj pari tu sendiri dia ada 4 kan? Kan? Alright, dia ada 4. Kalau bawah tu tunjuk arah selatan, maksudnya dekat atas tu menunjuk ke arah utara. Jadi buruj pari tu dia ada dua fungsi. Dia ada dua arah dia boleh tunjuk. Satu utara, satu selatan. Okey. Alright, seterusnya itu tentang buruj pari. Okey, seterusnya kita pergi kepada buruj biduk. Okey, tengok buruj biduk dekat bahagian gayung tu, bahagian gayung dia tu ada menunjuk ke arah utara. Atas tu utara. Kalau dah atas tu utara, bawah tu Selatan. Selatan. Alright, good. Jadi jangan kalau dah soalan, kalau katalah soalan ujian ke soalan kuis saya kan. Bila saya tanya soalan lah jawab buruj belantik dengan buruj Scorpio untuk utara dengan selatan, tak ada kena-mengena hanya buruj pari dan juga buruj biduk sahaja. Alright, mari kita lihat. Jadi buruj tu digunakan sebagai penunjuk arah. Arah apa? Arah utara dan arah apa? Arah selatan. Saya ulang arah utara dan arah selatan. Okey, ini awak boleh tengok pada buku teks awak, muka surat 184. Okey, 184. Okey, tadi saya dah cerita pasal, saya dah tanya awak pasal cerita Moana, betul? Kan? So Moana dia naik kapal, bukan kapal, macam rakit, betul? Kanu. Apa? Kanu? Bukan kanu lah. Macam rakit kot. Kapal layar. Dia guna layar kan? Kan? Dia bukan guna boat. Dia tak ada boat. Okay, ada beza boat ke apa ke. Nanti saya tunjuk kat awak anak saya punya projek. Anak saya ada buat projek, satu projek. Dia projek RBT Form 1. Nanti saya tunjuk kat awak dia buat boat untuk projek RBT. Ujung kelas kan saya tunjuk. Awak boleh buat, awak boleh try buat. Okey, sebagai penunjuk arah, perjalanan dan pelayaran. Perjalanan tu maksudnya di darat lah.
pelayaran tu di laut lah. Jadi pelayaran tu macam cerita Moana lah. So kalau awak tengok Moana kan, dia tengok bintang dekat langit. Masa tu dengan Maui. Dia guna tangan dia. Betul? Kan? Lepas tu dia rasa arah, dia touch tangan dia dalam air untuk tentukan arah arus air, pergerakan dan sebagainya. Ya Ryan. Kenapa Ryan? Tekan. Semua orang tertekan. Okey, mari kita lihat buku teks muka surat 184. Okey, di situ ada murid yang tersesat ataupun dia tak tahu ke mana dia nak pergi. Jadi dia tengok kat situ ada buruj apa tu? Buruj apa tu? Bidok. Jadi ada buruj bidok kat situ menunjuk ke arah utara atau selatan dan sebagainya. Jadi dekat pelayaran seorang kapten tu nampak buruj pari menunjuk ke arah selatan. Jadi selain daripada penunjuk arah utara dan selatan, manusia juga menggunakan buruj untuk penunjuk musim. Musim apa ya? Musim menanam dan musim menuai. Okey, musim menanam dan musim menuai. Jadi pada zaman dahulu, petani di kawasan yang mengalami 4 musim yang berbeza bergantung kepada buruj sebagai penunjuk musim bagi meramal. Dia nak ramal, dia tengok bintang, lah kita dah boleh tanam pokok, kita dah boleh tanam sayur kita lah 2 bulan lagi. Macam itulah. Jadi dia akan meramal untuk menanam dan juga meramal untuk menuai sebab dia tak ada kalender Dia tak ada kalender, dia tak tahu dah bulan Ogos ke dah bulan September ke kan. Jadi dia hanya bergantung kepada bintang di langit. Andai kata waktu tu mendung semua, dia tak nampaklah bintang. Ya. Okay. Right. Jadi di situ dia akan bergantung kepada buruj di langit. Dan yang terakhir, ini news, apa panggil? Kegunaan baru yang mana tak ada dalam paparan nota awak, tapi ada di bahagian nota kaki kalau awak perasan. Dekat bahagian info klik muka surat 184 untuk orang beragama Islam Adrian, untuk maklumat Adrian ada satu bintang dekat langit tu. Kita boleh nampak, kita boleh menentukan arah kiblat dan kita boleh menggunakan buruj berlantik. Ini hanyalah untuk manusia lah, orang yang duduk di bahagian yang nak solat di bahagian Asia Tenggara sahaja. Kalau kita cakap pasal Asia Tenggara kan, Rizal Wahyudi, bagi tahu saya apa negara-negara yang berada di Asia Tenggara? Indonesia. Lagi? Lagi? Singapura. Lagi? Ada berapa negara Asia Tenggara? Okey, kalau sukan satu dunia kita panggil sukan Olimpik. Kan? Kalau yang bola tu World Cup. Kalau negara Asia kita panggil sukan Asia. Kalau negara Asia Tenggara kita panggil sukan apa? Sukan C tu negara Asia. Kan bang? Asia Tenggara berapa negara? Ada berapa Asia Tenggara? ASEAN lain Asia Tenggara lain Cepat, berapa? Adakah Jepun termasuk dalam Asia Tenggara? Jepun ada kan? Teruknya. Abang Handsome, tolong saya. Kawan ni tak tahu? Tu Atira jawab, ada 11 Asia Tenggara. Okey, oleh kerana Atira.com yang jawab, mari kita tanya Atira.com. Atira, bagi tahu saya 5 je. 5 daripada 11 negara-negara Asia Tenggara. Ada Filipin, lagi? Indonesia, Singapura, lagi? Malaysia, Brunei dengan Vietnam. Okey, sambung. Terima kasih Atira. Sambung. Siapa tahu lagi? Cepat tulis kat chatting. Jepun masuk tak? China masuk tak? Ada beza Asia Tenggara dengan Asia? Jepun, China, Korea. Jepun, China, Korea itu adalah Asia.
Alright. Pergi Google. Tengok kat Google. Awak ni. Itu subjek apa? Tuan Fahri cakap Jepun Cina tak masuk. Ya, sebab Jepun Cina tu adalah Asia. Asia Tenggara adalah Filipina, Kemboja, Thailand, Indonesia. Tak silap saya tak sampai 11 rasa. 7 tak silap saya. Saya pun tak pasti. Malaysia. Okey, saya ulang Malaysia, Thailand, Vietnam, Kemboja, Laos, Brunei, Indonesia. Dah berapa dah tu? Ya? Awak Google. Berapa tu, Ifah? Berapa, Ifah? Google cakap. Google boleh cakap Oh, ada 11 betul lah tu. Saya lah silap. Saya pun dah lupa. Tapi yang penting dia tak masuk tak masuk Cina, tak masuk apa panggil? Tak masuk Cina, tak masuk Jepun, tak masuk Korea. Okey, awak tahu Turki? Negara Turki, tahu Turki? Tahu. Okey, Turki dia ada 2 bahagian Satu bahagian sebelah mana? Satu bahagian lagi sebelah mana? Siapa tahu cepat? Kita dah belajar. Okey, kita dah belajar macam belajar kajian apa? Subjek apa yang belajar negara-negara ni? Geografi. Okey, Turki sebelah bahagian Turki Asia, sebelah bahagian Turki lagi adalah apa? Eropah. Asia. Asia. Asia tak apa, kapal terbang. Banyak kau. Okey. Baiklah. So Asia Tenggara ada 11 jadi sebagai penunjuk arah kiblat. Baiklah. Itu kita dah menyimpang sedikit, borak-borak lah. Okey. Jadi untuk hari ni habis kelas kita. Dah habis dah. Kejap je kelas kita tau. Dah tepuk tangan dah Ryan. Seronok dia. Kan? Fatih pakai baju sekolah agama. Fatih semangat nak UPKK. Korang ada UPKK Tak ada. Cuma percubaan. Tak tahu lagi. Percubaan. So, saya nak terangkan tentang tugasan hari ni. Tugasan hari ni dia ada hadiah. Hadiah dia pakej pelancongan. Pakej pelancongan KSK Taman Merdeka. Kak Ye di rumah. Yelah, korang dah lama tak pergi sekolah kan? Tak rindu sekolah kan? Korang dah tak nak pergi sekolah. Rambut pun nak ala-ala K-pop. Dah Adam Darwish. Rambut ala-ala K-pop gitu kan. Alright. Okay, muka surat 185. Semua orang muka surat 185. Saya terangkan. Okay, tahu tak apa tu perkataan? Yes. Infografik. Tahu infografik? Okay, infografik tu adalah satu poster yang awak boleh gunakan untuk menyampaikan maklumat. Contoh dia ada gambar. Okay, contoh infografik adalah seperti muka surat 185. Muka surat 185 tu adalah infografik. Okay, saya terangkan Alright. Murid saya tahun lepas, mereka tak ada kertas warna hitam. Jadi apa dia buat? Dia warnakan kertas dia. Okay, saya ulang Dia ambil pensel warna ataupun watercolor, dia warnakan. Okay, dia warnakan hitam. Okay, lepas tu dia nak lukis bintang ni, dia guna liquid paper. Ataupun dia guna watercolor. Ataupun dia menggunakan liquid paper. Ataupun dia gunakan watercolor, dia just sentuh sikit untuk buat bintang putih-putih tu. Okay. Tetapi atas kreativiti awak, yang saya nak awak buat seperti muka surat 185. Okay. Apa yang perlu ada dalam infografik tu, awak perlu lukis semua buruj tu dan exactly sama macam muka surat 185. Kreativiti awak terpulang. Awak tak nak guna background hitam, terpulang. Awak nak guna background warna
purple, merah, terpulanglah. Yang penting saya nak bentuk buruj tu jelas. Okay, katalah buruj, awak kata cikgu saya tak nak guna liquid paper, saya tak nak guna warna putih. Saya nak guna manik-manik. Apa manik? Manik stiker-stiker kan? Kan ada stiker bentuk bintang kan? Terpulang. Terpulang pada awak. Yang penting saya nak ada label di situ. Ada nama buruj dia, ada label utara, ada apa panggil? Ada maksud. Kalau awak tengok dekat muka surat 185 tu di tengah-tengah tu adalah makna dan kegunaan dia. Betul? Kan? Okey. Jadi awak perlu hasilkan satu infografik berdasarkan buku teks awak muka surat 185. Dan infografik tu awak boleh buat mengikut kreativiti awak sendirilah. Okey, mengikut kreativiti awak yang sendiri. Alright. Jadi infografik tersebut awak perlu hantar pada hari Ahad. Dan 5 yang terbaik saya akan pilih sebagai pemenang. Nanti saya akan deliver hantar hadiah kat rumah awak. Macam hari tu ada orang hantar hadiah kan. Alright, itu je. Okay, so untuk hari ni kelas kita habis. Alhamdulillah. Jadi satu hari dah pula. Hari ni terus habis tajuk buruj. Buruj tajuk dia paling senang. Paling simple. Yang penting awak hafal. Awak hafal kedudukan buruj tu. Awak hafal bentuk dia. Habis. Siap. Okay. Jadi jangan live dulu sekejap. Saya ada benda nak tunjuk kat awak. Jangan live dulu. Okay. Sebab saya nak stop recording je. Okay. Jadi sebelum saya akhiri kelas kita. Saya minta tolong awak baca baca buku. Sebab sepanjang cuti ni saya nak awak ulang kaji. Sebab lepas naik cuti. Saya akan buat satu ujian. Saya akan buat satu ujian. Ujian kita pakai Google Form. Saya ulang Saya akan buat satu ujian. Ujian tu pakai Google Form dan ujian tu saya akan simpan markah sebagai markah PPT. Jadi saya minta tolong kerjasama awak ulang kaji. Waktu cuti gunakan masa dengan baik, jaga diri. Okay. Boleh? Alright. Sebab saya nak stop recording. Okay. So